Yesus datang ke bumi ini dengan misi utusan perjanjian. Apakah perjanjian yang dia bawa ke bumi ini sebagai utusan perjanjian? Mari kita buka buku Lukas bab 22. Lukas bab 22 ayat 19, tertulis. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku." Dengan misi apakah Yesus datang ke bumi ini? Dia datang ke bumi ini sebagai utusan perjanjian. Menurut ramalan Maliaki, Tuhan telah berkata, "Sesungguhnya utusan perjanjian akan datang kepada kamu." Juga, Yohanes Pembaptis menyaksikan bahawa Yesus ialah utusan perjanjian di dalam Yohanes bab 1 ayat 29. Apakah perjanjian yang Yesus tubuhkan dengan misi sebagai utusan perjanjian? Dia menubuhkan perjanjian baru. Adakah perjanjian baru sungguh mempunyai kuasa untuk menebus kita dari dosa kita dan membawa kita ke kerajaan syurga yang abadi? Mari kita buka buku Matius bab 26. Ini babak sama di mana Tuhan menubuhkan perjanjian baru. Mari kita buka buku Matius bab 26 ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah, kamu semua, dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mengatakan bahawa darah perjanjian telah dicurahkan untuk pengampunan dosa, apakah perjanjian yang dia tetapkan kepada kita? Dia menetapkan perjanjian baru dan balik ke syurga. Tuhan menubuhkan perjanjian baru dan balik ke syurga, tetapi syaitan, iblis, buat usaha untuk memusnahkan perjanjian ini. Untuk tidak meninggalkan bahkan jejak bayangan perjanjian yang utusan perjanjian tubuhkan, dia cuba memusnahkan perjanjian, mengubah waktu dan hukum, dan menindas orang kudus untuk tidak merayakan perjanjian. Ini ialah ramalan di dalam Daniel bab 7 dan bab 8. Betapa pentingnya perjanjian itu sehinggakan syaitan membuat usaha untuk memusnahkannya. Dia berusaha untuk menghapuskan semua perjanjian. Kenapa kita tidak dapat menerima keselamatan atau masuk ke kerajaan syurga tanpa perjanjian ini pada zaman ini? Kenapa kita menganggap hari raya sama seperti hari Sabat dan Paskah dan perjanjian baru sebagai penting? Ini sebab ianya adalah undang-undang syurga bahawa Yesus Kristus, Tuhan yang benar, utusan perjanjian, tetapkan semasa dia datang ke bumi. Tanpa perjanjian ini, kita tidak dapat kembali ke kerajaan syurga kekal.